di ruangan chat box dan insya-Allah kami akan ajukan soalan anda kepada penceramah kita. Bukan selalu kita berpeluang bersemuka secara atas talian dengan penceramah hebat kita pada hari ini. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada untuk mengajukan sebarang persoalan yang bermain di minda tuan-puan ketika ini agar semuanya terjawab. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan program bicara psikologi kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Atira binti Muhammad Fuzi selaku pengacara majlis anda bagi program Bicara Psikologi bilangan 1 tahun 2024 yang bertajuk Kaya dengan Emas, Hati Tenang. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membuka majlis pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua yang sedang menonton sekarang? Okey. Bersemangat ya semua untuk beri perhatian kepada topik bicara psikologi kita pada pagi ini. Dengan itu, marilah kita mulakan program kita. Bicara psikologi yang menjadi pembuka tirai pada sesi perkongsian ilmu tahun 2024 yang merupakan anjuran bersama bahagian pengurusan sumber manusia dan akrab Kementerian Peladangan dan Komoditi akan berkisar tentang topik berkaitan kaya dengan emas yang akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai simpanan emas. Bersama kita pada pagi ini merupakan seorang insan yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan tentang emas. Perkenalkan tetamu undangan kita pada pagi ini iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, Pak Atira. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan serba sedikit tentang diri Tuan Zulkifli kepada semua yang hadir pada pagi ini. Untuk pengetahuan tuan-puan sekalian, Tuan Zulkifli dilahirkan pada 1 Oktober 1980 di Johor. Namun beliau membesar di Kelantan dan kini menetap di Selangor bersama keluarga tercinta. Beliau merupakan seorang chartered accountant yang mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Institute of Accountant (MIA). Berpengalaman selama hampir 11 tahun sebagai internal auditor dalam industri insurans dan takaful di Kuala Lumpur. Sejak 2007, beliau aktif mendidik masyarakat tentang kewangan dan pelaburan melalui blog peribadi beliau. Beliau juga berpengalaman membimbing lebih 440,000 penyimpan dan pelabur emas bukan sahaja di Malaysia tapi juga di Indonesia, Singapura dan Brunei. Pada tahun 2013, beliau aktif mendidik masyarakat tentang emas sekaligus menjalankan bisnes public gold secara serius sehingga membolehkan beliau bertukar kerjaya sebagai dealer public gold sepenuh masa. Beliau juga merupakan penulis kepada antara buku bestseller dalam genre kewangan yang bertajuk Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Kedua-dua buku ini saling melengkapi mengenai ilmu pengurusan kewangan. Beliau juga merupakan pengasas G100 Network iaitu rangkaian dealer terbesar dalam public gold. Jadi tuan-puan, itulah serba sedikit latar belakang tentang speaker kita. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput Tuan Zulkifli untuk memulakan sesi bicara psikologi kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Terima kasih Puan MC, Puan Atirah. Terima kasih kepada pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi yang menjemput saya untuk share ilmu dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Tahniah tuan-tuan dan puan yang join event yang sangat bagus pada pagi ini. Tuan-tuan beruntung. Saya dulu bekerja makan gaji ni selama 11 tahun tuan-puan. Dalam 11 tahun saya bekerja, saya tak pernah ada peluang yang mana majikan saya sediakan peluang untuk belajar ilmu nak jadi kaya. Tak ada. Yang kita belajar training buat kerja, itu saja. Kaya tak adalah bos kita nak fikir macam mana kita nak kaya dengan emas ke, nak bebas masalah hutang. Tak pernah bincang lah dekat tempat saya kerja lah. Saya bekerja di syarikat, saya dulu intern auditor di salah sebuah anak syarikat PNB, Pemodalan Nasional Berhad, selama 11 tahun. Dan saya sudah lebih 10 tahun lah, 11 tahun lah, tak ada gaji lah. Alhamdulillah tak kerja pun ada duit lah selama 11 tahun. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada saya. Uh, jadi topik ni pada pagi ni tuan-puan kita akan bincang tajuk kaya dengan emas, hati tenang. Ini pertama kali dia ada add-on hati tenang. Biasanya saya bincang tajuk kaya dengan emas. Okay? Tapi sebenarnya betul tuan-puan. Kita ada keuangan yang baik ni memang akan beri kesan kepada psikologi kita lah. Antaranya tuan-puan, bila ada duit ni dia auto kacak, auto cantik. Bila kita ada duit. Sebab apa tuan-puan? Bila kita ada duit, dia self-confident kita lain. Saya tengok banyak lah murid-murid saya, bila dah kaya dan berjaya, dia makin cantik dan dia makin kacak. Macam tu. Jadi bila tak ada duit tuan-puan, banyak kepala kita serabut tuan-puan. Kepala kita jadi serabut. Okey, bila ada duit, kewangan kita baik, kehidupan kita akan jadi banyaklah baik. Dan kalau kita tengok statistik perceraian pun tuan-puan, sebenarnya antara faktor besar menyumbang ke arah keruntuhan rumah tangga ialah masalah kewangan. Saya dah lihat beberapa kawan baik saya yang akhir sekali bercerai-berai sebab isu kewangan tuan-puan. Antaranya ada masalah hutang yang sangat kronik, khususnya hutang dengan alung. Okey. Tuan-puan, masalah kewangan ni tuan-puan, dia dua je. Saya dah masuk tahun ni tuan-puan, saya dah 16 tahun mendidik masyarakat tentang keuangan. Tahun ini tahun ke-16. Saya penulis blog kewangan muhammadazkifli.com, dan saya juga penulis 2 buah buku bestseller lah. Satu Kaya dengan Emas, Wang Emas, yang kedua ialah Misi Bebas Hutang. Okey. Masalah kewangan tuan-puan, saya dapati 2 je. Satu, tak ada tabungan. Kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Tak ada simpanan. Waktu gaji kecil tak ada simpanan. Gaji besar sama juga tak ada simpanan. Bahkan lagi teruk tuan-puan, bila gaji besar, lagi-lagi kaki tangan kerajaan tuan-puan. Bila gaji besar, bank suka. Dia akan jadi masalah kedua. Dia datang masalah kedua, iaitu masalah hutang yang besar pula. Dahlah tak ada simpanan, hutang pula besar. Jadi kerja bertahun-tahun, akhir sekali bukan kekayaan bertambah, hutang yang bertambah. Okay? Jadi masalah kewangan tuan-puan, 2 perkara saja. Satu, tak ada tabungan. Yang kedua, dia pergi masalah yang kedua, bila tak ada tabungan, dia pergi masalah hutang. Jadi kalau tuan-puan nak tackle dari sudut kewangan, nak keluar daripada masalah kewangan dan nak bina kekayaan, jadi tuan-puan kena tackle 2 isu lah. Satu, tabungan. Yang kedua ialah hutang. Jadi buku saya Wang Emas ni tackle tentang masalah tak menabung. Tak ada menabung. Kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Simpan bocor. Simpan bocor. Okay. Ni dapat duit ASB ni. Dividen. Apa buat dengan duit ASB? Dapat dividen, tarah pergi belanja sana, belanja sini. Tak kaya-kaya. Okay. Simpan dalam ASB dah bagus dah. Dapat dividen, pergi belanja. Tak kaya lah tuan-puan. Okay. Yang kedua ialah masalah hutang lah. So saya tulis buku Misi Bebas Hutang. Yang ni buku bestseller dekat Malaysia. Saya tak jual, tuan-puan boleh cari di kedai-kedai buku, online pun ada. Sebab saya tulis buku ni, matlamat saya nak educate masyarakat supaya bebas masalah kewangan dan mempunyai kewangan yang kukuh. Bahkan saya dengan tim saya ni G100 Network. G100 Network ni satu company, satu tim network terbesar dealer public gold.
Dealer Public Gold adalah pengeluar emas yang terbesar di Malaysia. Kami adalah network dealer yang terbesar. Kami tak jual emas. Saya tak jual emas, tim saya pun tak jual emas. Tanggungjawab kami ialah educate masyarakat macam mana jadi penyimpan emas yang berilmu, macam mana nak kaya dengan emas. Itu tugas kami. Nak beli emas, beli dengan Public Gold. Kami educate. Okay? Jadi kami ada satu misi nak mengubah kehidupan 1,000 keluarga dan nak bantu 1 juta masyarakat celik emas lah. Sekarang ni bersama kami hampir 0,5 juta, hampir 500,000 di seluruh Asia Tenggara. Okay? Jadi bersama saya ni tuan-tuan boleh tanya apa saja soalan daripada ada masalah kewangan sampailah ada 1 juta, sebab kami sentiasa buat seminar untuk penyimpan emas di bawah saya, di bawah tim kami membina 1 juta yang pertama. Sebab background saya adalah miskin bandar. 20 tahun yang lalu saya adalah seorang miskin bandar. Habis belajar, datang duduk di KL, baru dapat 2 kali gaji, belum dapat gaji yang ketiga dah kahwin, isteri belum habis belajar. Lepas tu setahun lepas tu dapat anak pertama. Setiap setahun setengah, 2 tahun dapat anak. Sentiasa bertambah. Jadi alhamdulillah hari ni dah 8 orang anak lah, alhamdulillah. Cuma bila datang anak, dari sudut tanggungan keuangan tu makin besar. Tanggungan keuangan makin besar tapi gaji satu. Pernah satu ketika bos saya waktu saya bekerja, Chinese dia kata, Chinese. Bos saya tu Chinese, nama Mr. Su. Mr. Su Kok Yu. Dia datang jumpa saya. Dia kata, Zul, you ada banyak harta ke? Tak ada bos. Saya tak ada apa, saya tak ada harta. Saya kerja you satu gaji saja. Ya, satu gaji. Isteri serumah, si rumah. Macam mana you boleh hidup dengan satu pendapatan nak tanggung berapa orang? Waktu tu anak saya 4 orang. Satu pendapatan boleh tanggung 4 orang duduk di KL. Gaji kecil sebab bos dia tahu gaji saya berapa. Dia heran tuan-tuan, dia heran. Macam mana saya boleh survive? Bos saya ni. Jadi saya kata bolehlah bos kita hidup tapi tak boleh hiduplah macam orang lain. Okay? Tapi waktu tu tuan-tuan, bila saya tersepit dari sudut kewangan, saya tak duduk diam diri. Saya tak tunggu kenaikan gaji yang setahun sekali. Saya belajar bisnes. Saya baca banyak buku-buku tentang kewangan, tentang pelaburan, tentang bisnes. Macam mana saya nak bangkit, nak keluar daripada masalah kewangan dan membina kekayaan. Jadi bila habis belajar, hutang banyak tuan-tuan. Habis belajar je dah 3 hutang. PTPTN saya, PTPTN isteri saya. Lepas tu saya ni dapat pinjaman Yayasan Johor. Saya anak Johor lah, membesar di Kelantan. Dapat Yayasan Pelajaran Johor punya pinjaman. Habis belajar dah ada 3 loan nak kena bayar. Loan isteri saya pun saya anggap loan saya lah. Okay. Jadi lepas tu beli kereta lagi hutang. Lepas tu nak ada keperluan, saya beli komputer pada waktu tu pun hutang sebab keperluan nak berniaga, nak buat kerja, beli komputer pun hutang juga. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, saya apa yang saya buat pada ketika itu, waktu susah tu, ialah saya mencari ilmu. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Bila kita dalam keadaan kesusahan, jawapan dia nak keluar dia bukan pergi melabur tuan-tuan. Saya ingatkan tuan-tuan. Bila tuan-tuan ada masalah kewangan, jangan pergi melabur. Melabur bukan tempat menyelesaikan masalah kewangan. Melabur ni tempat orang yang ada duit lebih. Bukan untuk orang yang nak cari duit lebih. Tuan-tuan take note apa yang saya cakap. Melabur adalah untuk orang yang ada duit lebih. Bukan untuk orang yang nak cari duit lebih. Nak cari duit, kalau tuan-tuan level nak cari duit lebih, jangan sekali-kali melabur. Melabur ni hanya untuk orang yang ada duit lebih, maksudnya lebih daripada 6 bulan gaji. Simpanan tuan-tuan dah ada 6 bulan gaji ekstra. Duit itulah sesuai untuk melabur. Selagi tak ada lebih 6 bulan gaji, jangan sibuk nak melabur. Jangan melabur dengan duit yang kita tak sanggup lebur. Sebab bila melabur tuan-tuan, rugi dah confirm. Untung belum tentu. Okay? Saya dah jumpa banyak kes tuan-puan. Ramai orang bila melabur itulah yang menyebabkan kewangan dia makin teruk. Kalau dia tak melabur sekurang-kurangnya dia ada simpanan. Okey. Jadi cara dia tuan-puan bila nak cari duit lebih, tersepit dengan masalah kewangan, bukan melabur. Cara dia pergi cari ilmu,
Pergi tambah pendapatan, tambah simpanan. Cukup dah tuan-puan. Jangan sibuk dengan pergi labu. Tambah simpanan. Bukan melabur tuan-puan. Tambah simpanan. Jangan pergi melabur. Simpan. Kalau tak ada ilmu, simpan dalam SB, simpan dalam tabung haji. Atau kalau ada sedikit ilmu, emas fizikal. Beli emas, dapat emas. Ha. Okay. Hari ni topik dia tentang emas. Tuan-puan boleh tanya apa saja tentang emas. Okay. Jadi fokus tuan-puan ialah cari ilmu, tambah pendapatan, tambah tabungan. Itu saja. Dah jangan sibuk nak labur sana sini. Okay. Lagi teruk, saya ingatkan kaki tangan kerajaan, pergi buat loan, pergi melabur. Aduh, lagi dah teruk tuan-puan. Dah lah melabur dah, confirm dah rugi. Rugi tu pula dengan duit loan. Okay. Jadi pengalaman saya lihat tuan-puan, kaki tangan kerajaan. Sebenarnya kaki tangan kerajaan ni adalah peluang untuk tuan-puan membina kekayaan. Lebih cepat berbanding kaki tangan swasta. Sebenarnya kalau tuan-puan ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, kaki tangan kerajaan inilah yang cepat jatuh terduduk. Sebab bank suka. Bank suka tuan-puan yang kaki tangan kerajaan. Bank tuan-puan kena ingat, bank dia bukan tolong orang susah. Bank dia tolong kita sampai kita susah. Jadi kaki tangan kerajaan senang kan dapat loan kan? Dia tolong. Senang bagi loan. Senang bagi loan. Susah cukup. Dah susah. Cukup. Kerjalah lagi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk bayar hutang. Jadi hamba bank. Hamba lah tuan-puan. Sistem perhambaan zaman dulu, macam mana seseorang tu boleh jadi hamba? Satu, tawanan perang. Yang kedua, hutang tak boleh bayar. Jadi sistem perhambaan moden sama juga tuan-puan. Tuan-puan boleh buat loan dan tuan-puan kena tanggung loan tu sampai 20-30 tahun. Tuan-puan jadi hamba bank. Okey, jadi kaki tangan kerajaan, saya jumpa banyak doktor. Doktor, bank lagi suka. Kaki tangan kerajaan, doktor pula tu, lagi kena. Doktor sibuk, tak sempat cari ilmu. Duit ada, pergi buat loan, pergi buat loan, pergi buat loan. Bila jatuh tu duduk, habis. Okey, jadi saya ingatkan kaki tangan kerajaan. Okey, satu, cari ilmu. Belilah buku saya ni tuan-puan, Misi Bebas Hutang Wang Emas. Beli tuan-puan dua ni, tuan-puan baca lah. Siapa yang join seminar ni, pergi beli kat mana-mana, jaga buku tu elok-elok, baca, tak balik pulang kat saya sebagai penulis. Bukan beli kat saya tuan-puan. Sebab apa? Saya tulis memang nak bantu masyarakat supaya ada ilmu, celik tentang kewangan. Sebab saya bukan orang kaya, saya background B40 juga, miskin bandar juga. Saya tahu macam mana nak keluarkan daripada kesusahan, kesempitan hingga jadi jutawan. Saya tahu. Sebab saya dah lalui jalan tu. Okay? Jadi, satu, cari ilmu. Yang kedua, tambah pendapatan. Ni kaki tangan kerajaan. Tambah pendapatan. Okey, katalah bekerja makan gaji. Habis kerja tu, lepas habis kerja buat apa? Boleh bawa Grab. Boleh buat something yang extra. Jangan ganggu waktu kerja. Habis waktu kerja, itu waktu kita pergi cari extra. Kalau tengah struggle dari sudut kewangan, cari extra. Bawa Grab ke, apa sajalah, tuan-puan. Yang halal, buat. Lepas tu tambah tabungan. Itu saja. Nak buat lain, boleh tutup hutang. Itu je. Jangan sibuk pergi melabur. Jangan sibuk pergi buat bisnes yang tuan-puan tak ada ilmu. Buat bisnes kena pakai loan. Jangan. Tuan-puan, buat bisnes ni saya nak bagi tahu tuan-puan. Ramai orang hilang duit dalam pelaburan, yang kedua dalam bisnes. Ini dua-dua ni rugi dalam tangan, untung belum tentu. Pelaburan dan bisnes. Kalau tuan-puan nak mulakan bisnes, apa bisnes pun tuan-puan, kalau mengikut guru bisnes Puan Ainun, guna modal apa yang ada di tangan. Saya belajar dengan jutawan Puan Ainun, saya belajar dengan jutawan Pasar Malam, jutawan Senyap Chef Lee pun saya belajar. Dia kata, mula dengan modal apa yang ada di tangan. Nak berniaga apa? Nak berniaga nasi lemak letak kat pantry office ke? Modal yang ada di tangan. Jangan pinjam dengan sesiapa. Kalau terpaksa buat loan untuk buat bisnes, itu salah tuan-puan. Jangan sesekali buat loan untuk buat bisnes. Jangan. Tak ada mana-mana guru bisnes yang ajar pergi buat loan untuk buat bisnes. Tak ada. Saya tak pernah jumpa. Mengembangkan bisnes itu lain. Mengembangkan bisnes yang dah memang berjaya, itu memang normal orang bisnes berjaya buat loan untuk kembangkan bisnes yang dah bagus. Memulakan bisnes tak ada. Mana-mana ada orang ajak buat bisnes, buat loan dulu, itu semua tuan-puan hati-hatilah. Angkat kaki lagi cepat-cepat. Okay. Nak mulakan bisnes, saya membina kekayaan hari ini bermula dengan 400 saja. Berniagalah dengan modal 400. Banyak bisnes boleh mula dengan 400 sekarang ni tuan-puan. Saya dulu jadi agent direct selling.
Ambil produk, pergi jual. Bagi katalog dekat kawan-kawan. Nak beli, okey, saya ambil produk, saya hantar kat dia. Ambil produk, saya hantar, untung simpan. Bagi katalog. Orang nak, saya order, pergi order, bagi, dapat untung, saya simpan. Itu je saya buat, tuan-puan. Daripada 400, saya tiba-tiba saya sedar, duit saya 400 berkembang jadi 7,000. Kena ingat, tuan-puan, saya cakap apa tadi? Tambah pendapatan, tambah simpanan. Bukan pergi belanja. Ramai orang dia pergi berniaga, untung 100 belanja, untung 200 belanja, untung 1,000 belanja. Sampai bila pun tak akan kaya. Saya menabung tu daripada 400, duit sedada, duit ada 7,000. Maksudnya bertambah kaya. Apa yang kita tabungkan itu membuatkan kita bertambah kaya. Apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain bertambah kaya. Sebelum kayakan orang lain, kayakan diri sendiri dengan tambah tabungan. Okay? So, ingat saya bagi tahu tuan-puan, satu ilmu, yang kedua tambah pendapatan. Kalau okey. Sebelum ini saya cerita orang yang ada masalah ni lah. Selain daripada tambah pendapatan, tuan-puan kena consider juga ialah potong perbelanjaan yang sampah. Perbelanjaan bersifat sampah yang tak perlu, tapi tuan-puan habis duit kat situ. Cuba cari, perhati, tuan-puan saja yang tahu. Mana perbelanjaan yang bersifat sampah. Buang sampah-sampah tu, tuan-puan. Contoh. Pergi subscribe apa ni? Astro full channel. Tengok sesekali je. Subscribe Astro ni, tuan-puan, satu habis duit. Astro ke apalah rancangan baik. Satu habis duit. Yang kedua habis masa. Sepatut masa tu boleh guna untuk buat duit, tapi habis masa macam tu saja. Jadi subscribe Astro Full Channel. Tak apalah, sebab nak tengok juga TV, kurangkan channel, bayar murah. Lama-lama tinggal terus, tuan-puan. Kalau tuan-puan serius nak kaya, nak jadi jutawan, tinggalkan terus. Tengok-tengok benda tu. Nanti dah kaya, tuan-puan tak nak tengok dah, macam saya. Tak nak tengok. Dulu saya fikir, satu hari nanti kalau saya kaya, saya nak duduk kat rumah tengok TV saja. Tapi bila dah biasa ni, kita tak boleh. Kita dah biasa kerja. Kita happy kerja. Tak nak tengok TV, rasa tak best. Daripada saya tengok TV, pergi overseas, baik-baik saya pergi overseas. Isteri saya pun tengah bercuti kat overseas sekarang ni, kat Korea. Sebab dah bina kekayaan, boleh pergi Korea ni macam balik kampung saja. Pergi, saya cakap, tak ada masalah. Okey, jadi tuan-puan ingat satu, ilmu. Pergi baca buku. Datanglah seminar, belajar dapat ilmu. Yang kedua ialah tambah pendapatan dan kurangkan perbelanjaan yang sampah, bersifat sampah. Dan yang ketiga ialah tambah tabungan. Seterusnya, kalau nak buat, pergi tutup hutang. Dah, jangan sibuk nak melabur. Okey. Kecuali kalau tuan-puan ada ilmu tentang ni. Kalau tuan-puan tak ada ilmu, tuan-puan nak kena tanya jiran sebelah. Okey tak melabur dalam kripto? Maksudnya tak okey. Bukan kripto tak okey, tuan-puan tak okey. Kripto tu okey bagi orang yang ada ilmu. Kalau tuan-puan tanya, okey tak melabur dalam kripto? Untuk tuan-puan tak okey. Okey tak melabur dalam hartanah? Tak okey untuk tuan-puan. Bukan hartanah tak okey. Sebab pelaburan ialah tempat di mana kita ada ilmu tentangnya. Kita tak perlu melabur dalam semua tempat. Saya tak melabur dalam kripto sebab saya tak ada ilmu kripto. Saya tak melabur dalam unit trust sebab saya tak ada ilmu tentang unit trust. Saya labur dalam hartanah sebab saya ada dalam hartanah. Saya melabur dalam emas sebab saya ada ilmu tentang emas. Tak ada ilmu, baik jangan letak duit kat situ. Jangan dengar-dengar orang cakap, beli tanah bagus, nanti tanah naik. Kalau yang cakap tu jutawan hartanah, tuan-puan boleh dengar. Kalau dia pun bukan jutawan hartanah, tak payah cakap, tak payah dengar cakap dia. Jangan tanya jiran sebelah. Kalau dia kaya, dia tak jadi jiran sebelah, tuan-puan. Kalau dia kaya, dia akan jadi jiran jutawan orang lain. Jutawan lain. Jangan tanya jiran sebelah, tuan-puan. Nak kaya, jangan tanya, okey tak jiran sebelah? Kawan office, jiran sebelah rumah, jiran sebelah meja, jangan. Tanya expert, tanya pakar. Okey. Okey, sekarang ni tuan-puan, hari ni tajuk dia ialah kaya tentang emas. Okey, sebelum kita berbicara tentang emas, saya nak share tuan-puan tentang membina kekayaan. Topik kita hari ni ialah kaya tentang emas, kaya dengan emas. Kaya kaya
dengan emas. Okey. First, tuan-puan, saya tahu tuan-puan datang seminar kaya dengan emas ke, pergi melabur ke, pergi kerja. Ending kita semua nak kaya lah. Tapi saya nak tanya tuan-puan, apa yang tuan-puan faham tentang kaya? Boleh tak tulis dekat chat? Dalam ni ada tim saya ni yang join ni. Tim saya tak jawab lah. Dia orang ni dah baik. Kita bagi teka-teki lah. Okey, kaya tu Encik Syahid cakap, duit lebihan tak apa. Tulis je. Tulis apa yang tuan-puan faham. Tulis. Bebas masa itu kaya. Okey lagi. Tulis. Tak apa, kita belajar tuan-puan. Salah tak apa. Salah ni tak apa sebab kita belajar. Bebas hutang kaya. Kaya simpanan. Financial freedom. Financial freedom. Okey, kesihatan. Bayar harta. Banyak harta. Kemampuan, cukup keperluan, nak bebas hutang, tenang, bebas hutang, cukup dengan duit yang ada, financial freedom, hati tenang, peace of mind, nak bebas hutang, banyak duit tak perlu fikir cari duit. Kaya bila tenang, tiada hutang boleh bersedekah. Okey, kaya dengan ketenangan jiwa, bebas hutang. Okey. Itu definisi tuan-puan lah. Okey. Sekarang ni kaya ni tuan-puan ialah tuan-puan gini, tuan-puan kena ingat. Macam mana tuan-puan mendefinisikan kekayaan tu akan memberi impak macam mana tuan-puan mencari kekayaan lah. Okey. Ada orang dia dalam fasa yang dia rasa biarlah tak kaya janji bahagia. Ada yang macam tu. Siapa kata tak bahagia, saya doakan tak apa, tak kaya janji bahagia. Saya doakan tuan-puan tak kaya lah. Kalau tuan-puan cakap tak kaya tak apa janji bahagia, saya doa, kita pakai kat doa jangan dia kaya lah nanti. Sebab kaya ni tak ada kena-mena dengan bahagia dia tu. Okay. Tak kaya tak apa asalkan bahagia. Kita pakai doa dia jangan bahagia, jangan kaya lah. Okey. Jadi, kita kena clear tuan-puan ada orang dia anti kekayaan. Tapi sebenarnya dia di dalam apa ni fasa kaya segan mati tak kaya segan miskin tak mahu lah. Dia cakap kaya tak penting. Tapi bila tak dapat kenaikan gaji, dia mengamuk pula. Bila dapat bonus sikit, insentif apa pun dia marah pula. Dia dalam keadaan konflik. Tuan-puan nak kaya, kita kena clear. Jangan lupa zakat keberkatan. Betul Puan Sofia. Tuan-puan kena ingat, bagi seorang Muslim, kita tak akan sempurna rukun Islam yang kelima, yang 5 tu, kecuali kita jadi orang kaya. Tuan-puan sedar tak rukun Islam yang keempat dan kelima tu untuk orang kaya? Zakat untuk orang kaya. Kaya tu maksudnya apa? Ada lebihan harta. Kena zakat. Haji untuk orang kaya. Yang ada kemampuan, ada lebihan daripada apa yang dia perlukan. Dia nak keluar pergi haji tu, dia kena tinggal cukup keperluan ahli keluarga dia. Hutang-hutang dia dah settle. Dalam keadaan dia terhutang dengan orang, belum layak lagi pergi haji. Kecuali hutang bank tu lain cerita lah, yang berjadual tu. Okay. Jadi, zakat untuk orang kaya tu puan. Jadi, saya kadang-kadang kesian orang nak simpan emas, dia rasa takut simpan emas sebab nanti kena zakat. Kalau tak kena zakat, maksudnya orang tak kaya, orang miskin. Apa pun simpan duit dalam akaun bank pun kena zakat, pergi kerja dapat pendapatan kena zakat, simpan emas kena zakat, ada tanah kebun, ada hasil kena zakat, ada ternakan kena zakat. Ini semua untuk orang kaya. Jadi kalau takut bayar zakat, maksudnya dia takut untuk jadi kaya. Okey. Okey. Jadi sekarang ni tuan-puan, kaya ni gini. Tuan-puan kena kira, kaya ni ialah tentang harta. Berapa banyak harta. Macam mana nak kira berapa kaya? Dia kena kira harta. Okey. Okey. Dalam harta kita ni dia ada hutang. Okey, hutang. Harta tolak hutang, dia akan jadi harta bersih. Harta bersih. Nak tahu tuan-puan kaya, berapa kaya tuan-puan? Tuan-puan kena kira berapa jumlah harta, tolak berapa jumlah hutang, dapatlah harta bersih. Itulah kekayaan tuan-puan. Kekayaan ni boleh dikira tuan-puan, boleh dikira. Okey. Jadi kalau sekarang ni
Kekayaan bukan tentang kita besar. Oh, kita besar, maksud dia lebih kaya. Tak tentu. Boleh jadi sebab hutang dia besar. Gaji dia besar. Belum tentu kaya tu kan. Boleh jadi gaji dia besar, tapi datang bersama dengan hutang yang besar. Tak kaya juga. Harta bersih dia kecil. Okay? Jadi, sekarang ni tuan-puan kena ingat. Setiap kali tuan-puan dapat gaji, tuan-puan kena pasti, okey, contoh jumlah harta dia, katalah harta dia harta tolak hutang tinggal berapa? Katalah harta dia katakanlah 100,000 lah. Hutang rupanya dengan bank total semua 200,000. Ini maksudnya apa? Dia tak kaya ni, dia miskin 100,000. Ha. Oh, dia ingat dia gaji besar, dia kaya. Tak, sebenarnya dia miskin. Anything happen, sebenarnya dia tinggal hutang je. Harta tak ada, dia mati, dia mewariskan hutang, dia bukan mewariskan harta. Okey? Jadi sekarang ni tuan-puan, apa yang tuan-puan perlu buat kalau nak kaya? Bila dapat gaji, tuan-puan kena tolak tabungan, menabung, simpan. Selebihnya baru belanja. Okey, dapat gaji, simpan dulu sebahagian, selebih baru belanja. Barulah maksudnya dapat gaji, kayakan diri sendiri dulu. Lebih baru pergi kayakan orang lain. Ha. Tapi banyak orang macam ni. Dia gaji, tolak, belanja dulu. Ada tak lebih untuk simpan? Kalau tuan-puan guna formula ni, memang sampai ke sudah tak akan kaya lah. Tuan-puan jangan fikir, aku tak ada simpanan hari ni sebab aku gaji kecil. Nanti gaji besar, adalah simpanan yang besar. Tak ada tuan-puan, saya dah tengok banyak kes. Masa gaji kecil, belanja kecil. Masa gaji besar, belanja besar. Masa gaji kecil, hutang kecil. Masa gaji besar, hutang besar. Jadi tuan-puan jangan fikir, oh sekarang ni gaji aku cuma 2,000, cuma 3,000, cuma 5,000. Suatu hari nanti, kalau gaji aku 10,000, aku boleh menabung 5,000. Mustahil tuan-puan. Saya boleh katakan mustahil. Kalau waktu gaji 2,000 tak boleh menabung, gaji 3,000 tak menabung, 5,000 tak menabung, 10,000 pun sama tak boleh menabung. Menabung, dia bukan tentang berapa jumlah. Dia tentang berapa habit. Simpanan ni, ya Allah. Simpanan ni bukan tentang berapa jumlah. Dia tentang habit. Saya dulu tuan-puan, gaji, simpanan pertama saya, tuan-puan boleh baca dalam buku, okay, terima kasih, thank you, boleh baca dalam buku Misi Bebas Hutang, saya tulis. Simpanan pertama saya ialah sebanyak RM20 setiap bulan. Simpanan pertama saya RM20 setiap bulan. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Lepas saya baca buku kewangan, ada kesedaran tentang kewangan. Oh, guru kewangan, pakar kewangan Tuan Aziz Ali cakap, menabung bukan tentang berapa jumlah ni. Dia tentang habit. Jadi apa yang saya buat ialah saya buat potongan gaji RM20 sebulan. Isi borang potongan tabung haji hantar kepada majikan. Bahagian sumber manusia hantar. Akak HR, saya isi borang, potong RM20 sebelum duit gaji masuk akaun saya. Setiap bulan masuklah akaun tabung haji saya sebanyak RM20. Maksudnya, dapat gaji, menabung dulu, selebihnya baru belanja. Gaji, tuan-puan, duit kita memang tak akan pernah cukup, tuan-puan. Saya dah rasa pendapatan 1,000 lebih sebulan dah rasa. Dah rasa pendapatan 3,000 sebulan dah rasa. 5,000 sebulan dah rasa. 10,000 dah rasa. 50,000 dah rasa. 50,000 sebulan. 100,000 sebulan pun saya rasa. Saya boleh buat satu kesimpulan. Kalau tak guna formula ni, memang kita tak akan menabung, tuan-puan. Sebab bila pendapatan kita meningkat, keinginan kita meningkat. Jadi sampai ke sudah kita tak ada tabungan, tuan-puan.
Dulu waktu susah dulu healing kita pergi mana? Pergi Ulu Yam. Lepas tu pergi healing. Sekarang ni isteri saya pergi healing kat mana? Korea. Pergi healing. Maksudnya apa? Kita healing juga tapi bila pendapatan kita besar, healing dia cara lain. Isteri saya 3 bulan ni dah ni kali ketiga pergi Korea tu. Dia boleh cakap bahasa Korea. Ha. Maksudnya apa? Tak ada hal kita nak healing pun. Maksudnya dari sudut prinsip kewangan, kita menabung dulu selebihnya baru belanja. Hmm. Okay? Jadi maksudnya pendapatan kita, kalau kita tak buat macam ni, berapa besar pendapatan memang tak akan cukup. Okay? Okay. Sekarang ni maksudnya tuan-puan mulakan tabungan. Berapa saja yang boleh. Saya dulu bermula dengan RM20. Bila dapat kenaikan gaji, apa saya buat? Saya tambah potongan. Oh, dapat kenaikan gaji. Saya kira-kira, oh, katalah kenaikan gaji 150, katakanlah. Dengan pertambahan anak, pertambahan kos sara hidup, dengan pertambahan 150, kenaikan kos sara hidup saya sebanyak 100 sebulan. Saya top up saving saya daripada RM20 sebulan, tambah lagi 50, jadi dulu katalah dulu saving RM20. Lepas tu, lepas kenaikan gaji RM100, 150, kos sara hidup 100, ada lagi extra 50, terus tambah RM20, RM50. Jadi potongan tabung haji saya dah jadi RM70 sebulan. Menabung dia kena jadikan auto, tuan-puan. Dia okey. Kekayaan ni tentang habit, tuan-puan. Tentang habit, tentang rutin. Kekayaan kita hari ni ialah habit kita tentang kewangan 5 ke 10 tahun yang lalu. Tapi kekayaan kita lagi 5 ke 10 akan datang, 10 tahun akan datang, ialah tentang habit kita tentang kewangan hari ni. Dia bukan satu kejutan, tuan. Hari ni ada masalah kewangan, dia bukan satu kejutan. Dia bukan satu kejutan. Masalah tu berlaku dah beberapa tahun sebelum ni. Yang kita ambil mudah. Setiap bulan tak peduli tentang tabungan. Ada duit, tarah. Simpan-simpan korek dah bertahun-tahun. Itu yang makin lama bekerja, tak ada tabungan, hutang je banyak. Buat hutang ambil mudah dengan buat hutang. Tengok kawan sebelah buat personal loan. Personal loan kita pun excited buat personal loan. Tak tahu nak buat apa lagi, buat personal loan. Sebab kawan sebelah buat personal loan. Lepas buat personal loan, belanja baru tersedar. Aku nak kena bayar balik. Dulu belanja duit personal loan tu macam duit bonus. Tinggal lagi balance sikit. Macam mana nak kembangkan duit ni? Pergi melabur. Katalah buat personal loan RM100,000. Dah belanja dah, tarah dah. Dengan duit tu lah pergi macam-macam pergi buat. Pergi renovate rumah, pergi buat baik untuk mak, sponsor mak pergi umrah, pergi haji. Buat baik tu tak salah, tuan-puan. Cara dia buat baik tu salah. Okay? Pergi tarah duit, pergi berjalan. Lepas tu tinggal lagi RM20,000. Lepas tu pergi tanya saya, Cik Zul, apa patut saya buat dengan duit ni? Dia expect saya boleh bagi jawapan duit RM20,000 tu boleh kembangkan jadi RM100,000. Ada yang lebih cerdik sikit, lepas buat personal loan tanya saya, Cik Zul, apa patut saya buat dengan duit ni? Tak tahu apa nak buat, bayarlah. Dah tak tahu apa nak buat, bayar. Okay, tuan-puan? Okay. Jadi, ini tentang habit, tuan-puan. Jadi, kita kena perbetulkan habit kita pada hari ini, tuan-puan. Perhatikan, setiap bulan menabung tak? Tak menabung, jangan fikir suatu hari nanti akan kaya. Jangan fikir macam tu. Memang tak akan kaya ni. Kerjalah lagi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai pencen pun tak kaya. Tuan-puan, pencen ni saya nak kena ingatkan, tuan-puan ni. Pencen ni dia bukan soal umur. Jangan ingat, nanti aku umur 50-an, umur 60 tahun, aku akan pencen, tak kerja, ada duit. Tak. Banyak orang pencen tak boleh pencen, tuan-puan. Sebab apa? Waktu pencen, tabungan tak ada. Waktu pencen, hutang banyak lagi tak boleh bayar. Mana boleh pencen? Tapi kalau kewangan dalam keadaan baik, tuan-puan, jangan tunggu. Tak perlu tunggu umur 60 tahun. Saya pencen umur 33 tahun. Murid-murid saya sebelum 30 tahun dah pencen. Dah kewangan dah kukuh. Kita boleh pencen bila-bila masa, tak kerja pun ada duit.
Syukur Alhamdulillah saya dah masuk tahun ke-11. Tak kerja pun ada duit. Alhamdulillah. Kita dapat pendapatan daripada harta yang kita bina. Bukan daripada gaji. Gaji ni tuan-puan, ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Dan bukan selama-lamanya kita mampu bekerja. Tuan-puan jangan ingat, bukan, oh, hari ni ada kerja yang baik. Kerja kerajaan bagus. Kerja kerajaan memang terjamin kerja. Tapi tak ada jaminan kita mampu terus bekerja. Mana ada jaminan kita mampu terus bekerja? Kerajaan mungkin stabil. Kita tak tahu. Esok berlaku kemalangan. Jatuh sakit. Arwah kakak ipar saya kerja kerajaan, jawatan besar. Tiba-tiba diagnose kanser bulan breast cancer bulan 3. Bulan 11 meninggal. Waktu tak kerja tuan-tuan. Nasib baik government yang saya faham dia ada berapa tempoh dapat gaji penuh. Lepas tu gaji separuh, lepas tu habis. Jadi tuan-puan, waktu kita dalam keadaan pekerjaan yang baik, stable, inilah waktu kita buat preparation pada perkara yang di luar jangka. Worst case scenario akan terjadi dalam hidup kita. Get ready tuan-puan. Waktu terbaik sediakan payung ialah sebelum hujan. Bukan waktu hujan terhigi-higi. Okey tuan-puan? Belum cerita pasal emas. Sebab kalau saya cerita tentang emas, tuan-puan tak nampak kekayaan ni kat mana. Emas hanyalah alat tuan-puan. Emas ke kripto ke hartanah ke SB ke tabung haji ke personal loan ke, itu semua alat. Tapi tuan-puan kena tahu nak gunanya buat apa. Dia tak ada istilah alat yang terbaik apa dia. Macam tuan-puan nak buat rumah. Apa alat terbaik? Tukul ke gergaji? Tak ada tuan-puan. Ada tempat kena guna tukul. Ada tempat kena guna gergaji. Emas sama juga. Emas hanyalah alat saja. Tapi yang penting kita kena tahu direction kewangan kita nak pergi kat mana. Bila saya sampai ke ilmu tentang kewangan, benda ni saya tengok yang ramai orang tak faham. Dia fikir apa pelaburan paling untung? Untung banyak pun tak kaya juga. Untung banyak dia pergi tarah. Keuntungan tu last sekali tak ada duit juga. Last sekali kais sebulan makan sebulan juga. Kais sebulan makan sebulan. Tak boleh kais, tak ada apa-apa. Okey? Jadi saya nak cerita tuan-tuan. Jadi sekarang ni tambah tabungan. Saya buat macam itulah tuan-tuan. Setiap tahun tambah tabungan. Sampailah bila saya resign, lepas 11 tahun bekerja, akak human resource, sumber manusia dia cakap, akak ingat, Zul setiap kali tambah naik dapat kenaikan gaji, Zul always tambah simpanan. Saya memang jaga betul-betul simpanan. Walaupun saya tak kaya tuan-tuan, tapi waktu tu tak kaya, tapi always menabung. Habit ni sentiasa menabung. Dapat duit bonus, tambah tabungan. Priority saya tutup hutang dulu, bukan pergi belanja dulu. Sebab tu lepas 11 tahun, saya dah boleh pencen dah. Saya dah boleh pencen. Alhamdulillah, pada usia saya 33 tahun. Sekarang ni umur saya 44 tahun. Okay, jadi sekarang ni tuan-puan, apa yang tuan-puan buat ialah, priority tuan-puan ialah, satu ialah tabungan 3 bulan gaji. Ini tabungan pertama yang setiap kita mesti persiapkan. Fokus. Tak ada, ini sebagai dipanggil dana kecemasan. Jadi tabungan pertama yang setiap kita perlu ada ialah tabungan 3 bulan gaji sebagai emergency fund. Kalau berlaku apa-apa, kita boleh bertahan 3 bulan. Hilang sumber pendapatan, kita boleh bertahan 3 bulan. Okey? Berlaku musibah apa yang menyebabkan duit kita habis. Kemalangan, aksiden. Ada aksiden yang tak boleh cover insurans. Ataupun nak cover insurans perlukan masa. Nak boleh claim tu lagi 6 bulan. Pakai duit emergency fund. Dulu saya pergi kerja dulu. Dulu saya pergi kerja naik motor. Saya ingat 4 biji motor saya hilang kot. Tapi setiap kali hilang, saya tak ada masalah. Sebab saya ada duit emergency fund. Hilang pagi, pergi kerja, tiba-tiba nak pergi kerja. Saya duduk rumah flat je dulu. Duduk rumah flat, nak pergi kerja. Motor hilang. Cari-cari keliling flat, tak ada. Pergi balai poli buat report. Lepas pergi balai poli, pergi beli motor baru cash. Pergi order, petang dah boleh keluar motor baru. Besok pergi kerja naik motor baru. Hari tu minta maaf bos, saya tak boleh pergi kerja sebab motor saya hilang. Patah kaki. Tapi esok tu saya pergi dengan motor baru. Dah ada motor. Beli baru bos. Banyak yang duit kau.
Saving, semua orang kena ada saving 3 bulan. Saya ada saving 3 bulan. Lepas tu kita pergi buatlah claim insurance. Claim insurance nak dapat 4 ke 6 bulan juga tuan-puan. Dapat claim tambah balik tabungan 3 bulan gaji ni, dana kecemasan tambah balik. Jadi sebab tu setiap kali motor saya hilang, saya tak ada masalah. Berlaku kemalangan. Contoh, kereta kemek sikit, pergi cepat-cepat, pergi repair. Kalau tak repair lagi teruk kereta tu. Cermin kereta pecah, pergi repair cepat-cepat, tukar baru. Kalau sampai cermin kita pecah, kena tutup dengan apa ni, plastik berbulan-bulan, itu maksudnya tak ada duit emergency fund, dana kecemasan. Okey. Yang kedua ialah bila tuan-puan dah ada tabungan ni, next target ialah tuan-puan, tabungan tuan-puan ialah sebanyak 6 hingga 12 bulan gaji. Minimum 6 lah. Terus tambah tabungan. Yang ni tuan-puan 6 hingga 12 bulan gaji ni, siapa yang ada 6 hingga 12 bulan gaji, dia dipanggil financially secure lah. Kewangan dia stable lah, kukuh lah. Okay, 6 hingga 12 bulan gaji ni, selagi belum ada 6 hingga 12 bulan gaji, jangan sibuk nak buat investment. Jangan sibuk buat investment. Kalau nak buat investment, kena duit ekstra. Ekstra 6 bulan gaji. 6 bulan ni baru ekstra daripada duit tu, baru boleh buat investment. Apa saja tuan-puan nak labur, mesti duit ekstra. Bukan duit, itu saja duit yang ada. Okay, duit ekstra. Ada ekstra, baru buat investment. Investment dekat mana? Di mana dengan duit yang tuan-puan sanggup lebur. Satu, yang kedua, di mana tuan-puan yang ada ilmu tentangnya. Tak ada ilmu, jangan buat investment kat situ. Tak ada ilmu, letak SB, tabung haji, emas fizikal. Emas fizikal lah, bukan emas digital. Emas fizikal. Beli emas, mesti dapat emas yang macam ni. Dinar ke? Ni 10 dinar. Ni gold bar 100 gram. 33,000 lebih. Okey? Tak ada duit ekstra. Selagi tuan-puan belum capai level ada 6 bulan gaji, 12 bulan gaji, saving, jangan sibuk nak melabur. Menabung saja. Kalau tuan-puan tak percaya apa saya cakap, tuan-puan akan belajar pengalaman yang mahal. Dulu saya selalu, tahun lepas orang kecam saya cakap beli emas mesti dapat emas. Saya cakap, orang kecam kat saya. Tak apa, emas digital untung lagi ni. Sekarang ni berapa ramai, jangan ada keluar berita orang bunuh diri saja. Beli emas tak dapat emas, duit pun tak dapat beli. Beli emas mesti dapat emas. Orang kecam saya. Saya cakap ni pengalaman dah berbelas tahun tuan. Saya akan bagi nasihat yang selamat untuk semua orang. Sebab saya tahu susah ni macam mana. Sebab saya pernah susah dulu. Saya tak nak tuan-puan tengah senang kembali susah. Jadi saya always bagi nasihat yang selamat untuk semua orang. Sebab tu penyimpan emas bawah saya sampai ada 500,000 di seluruh Asia Tenggara. Sebab saya always cakap benda betul. Benda betul. Saya dah emas public gold ni, saya dah 14 tahun tuan-puan. Kalau saya bagi nasihat yang mengarut-ngarut, saya tak ada kat sini tu. Orang akan pergi cari saya. Okay? Okey. Yang ketiga ialah tuan-puan bila dah ada 6 bulan gaji, tuan-puan kena fokus tambah harta. Harta ni apa tuan-puan? Harta ni okey, harta beban. Okey. Harta ni maksudnya apa yang membuatkan duit masuk dalam poket tuan-puan. Itu harta. Apa yang membuatkan duit masuk dalam poket tuan-puan. Tuan-puan dapatkan benda ni, letak duit kat sini, duit masuk dalam poket tuan-puan. Itu harta. Tuan-puan beli benda ni, duit masuk dalam poket tuan-puan. Itu harta. Aset lah. Bahasa kewangan ni aset lah. Saya guna bahasa mudah supaya tuan-puan faham. Beban ataupun liability, apa yang membuatkan duit keluar daripada poket tuan-puan. Contoh. Beli rumah dan disewakan. Itu harta. Tapi kalau beli rumah duduk sendiri, itu beban. Dari sudut kewangan, saya bukan cerita betul atau bersalah. Beli rumah, tuan-puan kena keluar duit. Habis duit. Dulu boleh, sebelum beli rumah, boleh buat saving 2,000 sebulan. Tapi lepas beli rumah, hilang duit 2,000 sebulan. Dah tak boleh tambah tabungan. Itu namanya beban dari sudut kewangan. Boleh, tak ada masalah. Berpada-pada lah. Kena buat kira-kira lah. Tapi kalau tuan-puan nak kaya, prioriti tuan-puan ialah bina harta dulu. Beli rumah yang boleh disewakan dengan sewaan berbaloi. Katalah
bayar bank sebanyak, katakanlah bayar bank sebanyak 1,000. Tapi tuan-puan dapat sewaan 1,500. Contoh. 1,500 banyak sangat, 1,200 lah. Tuan-puan ada lagi ekstra RM200. Sebab beli rumah, okey, terima kasih timekeeper. Sebab beli rumah dan sewakan, dapat duit gaji, macam duit gaji lah. Setiap bulan, duit masuk dalam poket sebanyak 200 bulan. Itu harta. Atau tuan-puan beli rumah, contoh. Rumah market value dia katalah RM350,000. Tapi tuan-puan dapat beli pada harga RM300,000. Beli saja rumah, dapat harta bertambah sebanyak RM50,000. Kalau jual, boleh jual RM350,000. Tapi tuan-puan beli RM300,000 saja rumah tu. Bawah market value. Jadi beli saja harta bertambah RM50,000. Itu maksudnya harta. Beban, apa yang membuatkan duit keluar? Beli kereta. Beli satu kereta, hilang kemampuan saving RM1,000 sebulan. Itu bukan harta, itu beban. Tapi banyak orang fikir itu harta. Tak. Bukan soal salah ke tak salah. Dari sudut tuan-puan kena tahu kekayaan tu dekat mana. Beli kereta tapi buat bisnes kereta sewa, itu jadi harta. Beli lori. Lori boleh menjandakan pendapatan, itu harta. Okay, kena tahu. Beza tu. Kalau tuan-puan tak tahu, tuan-puan anggap beban adalah harta. Itu yang makin lama makin miskin. Dia rasa, beli kereta ni harta. Lepas tu beli kereta kedua, harta. Dia tak tahu duit dia bocor. Bocor satu, susut nilai. Yang kedua, kena bayar loan. Lebih beli RM50,000, kena bayar RM55,000 dekat bank. Lepas tu kena tarah lagi harta. 3. Kita rugi sebab beli kereta. Sebab tu kalau bila tuan-puan faham benda ni, nak beli kereta berpada-pada lah. Okay? Okay, sekarang ni tuan-puan, okay, kita masuk kepada emas. Ni baru nak masuk emas. Nak ambil masa baru masuk tentang emas. Sebab emas ni alat saja. Okey, soalan. Kalau gaji RM10,000, kena emergency fund 6 bulan gaji ke? Boleh kurang? Tak boleh. Tak salah tuan-puan. Tuan-puan nak kurang pun, itu hal tuan-puan. Tapi nasihat guru kewangan, 6 hingga 12 bulan. 6 hingga 12 bulan. Sebab tu, tim saya, murid-murid saya ni, yang follow dekat dengan saya, dia boleh buat decision nak berhenti kerja hari yang sama. Dah berapa kes dah? Semalam, seorang tim saya, Cik Zul, bos offer VSS. Wah, good news saya cakap. Ambil lah. Saya tahu, saya buat saving dia banyak tahun. Saving berapa tahun? Dah 2 tahun punya saving. Satu saving dah 2 tahun. Dia punya personal. Harta dia ada rumah sewa. Lepas tu, dapat VSS pula. Duit cash yang banyak. Lepas tu dia ada skill buat bisnes. Dia ada skill. Dia ada bisnes. Dia ada harta dalam bentuk bisnes yang boleh dapat cash flow kat situ. Jadi, why not saya cakap? Cuma orang dah biasa makan gaji ni, dia takut. Minta lah confirm dengan guru dulu. Nak minta confirmation, okey ke tak okey. Saya cakap, terus, apa lagi? Ambil je lah VSS tu, saya cakap. Daripada satu hari nanti berhenti tak dapat apa. Dah banyak kes lah tuan-puan, saya punya team ni dah banyak kes lah. Okay. Dapat je offer daripada bos, ataupun kadang-kadang bos cari pasal pun ada juga. Dia dah berjaya, dah kaya, pergi overseas trip apa semua, bos sakit hati, bos kacau dia, suruh nak pindah dia pergi sana, pergi sini. Dia tanya, Cik Zul, okey tak saya berhenti kerja sekarang? Berhentilah, bukan tak ada duit. Itu pentingnya kena ada saving, tuan-puan. Okey, kena ada saving yang cukup. Okey, sekarang ni tuan-puan, emas. Kenapa emas? Emas ni tuan-puan, dia selesaikan masalah tiga golongan. Satu, tak ada tabungan. Yang kedua, ialah yang ada tabungan. Yang ketiga, untuk orang kaya. Tiga golongan ni, tiga-tiga ni sesuai untuk menabung emas.
Orang yang tak ada tabungan ni masalah dia ialah duit dia bocor. Okay. Katakanlah simpan 300 bulan. 10 bulan sepatutnya ada 3,000 dalam akaun. Tapi tengok-tengok dalam akaun mungkin ada 500 saja. Mana pergi lagi duit tu? Bocor. Simpan-simpan korek balik. Simpan-simpan korek balik. Sebab naluri kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Bukan untuk disimpan. Kita ni nampak duit je kita panjang akal. Tapi emas lain. Emas tuan nampak je tu. Oh, gold bar 1 gram cantiknya. Dah ada sekeping nak beli sekeping lagi. Item apa lagi? Ni 10 dinar. Dia ada, public gold ada macam-macam lah 1 dinar. Tuan-puan boleh beli emas public gold ni dengan bajet RM100 je, 10 dinar. Emas ni tengok cantik, ada sekeping nak sekeping lagi. Belanja, oi sayang tak nak jual emas. Itu emosi kita pada emas. Emosi kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Emosi kita pada emas adalah untuk disimpan. Sebab tu tuan-puan, sebenarnya walaupun keuangan ni adalah tentang kira-kira, tentang matematik, tapi kita buat keputusan nak buat loan ke, nak belanja ke, berdasarkan kepada emosi. Berdasarkan kepada emosi. Bukan logik tau, bukan kira-kira. Kalau kira-kira, rugi. Tapi kita buat keputusan dengan emosi. Nanti apa orang kata? Dulu kerja gaji rendah, sekarang gaji besar. Takkan nak naik motor Kapcai lagi. Nanti apa orang kata? Emosi kita. Jadi, kita kena menang. Cari satu teknik yang menang dari sudut emosi. Simpan emas. Cuba tukar duit simpanan jangka panjang tuan-puan jadi emas, cuba tengok macam mana. Saya sangat yakin tuan-puan. Orang yang simpan emas 1 gram 1 bulan, 1 bulan 1 gram, 10 bulan, dia bukan ada 10 gram. Dia ada lebih 10 gram dalam simpanan dia. Lebih 10 gram. Sebab apa? Menabung emas ni dia addicted. Bila dah simpan, duit dah hilang. Emas ada, duit dah hilang. Dah tak ada dah duit. Nombor dah hilang. Tukar jadi kepingan-kepingan emas yang cantik. Lepas tu kita nak tambah. Sedar-sedar, banyak. Tuan-puan, saya tak pernah terfikir, dulu waktu saya mula tabung emas, saya tak pernah terfikir saya boleh simpan emas sampai 1 kilo. 1 kilo sekarang ni berapa nilai dia? 300,000 lebih, 330,000. Suatu ketika dulu saya tak pernah fikir simpan emas boleh sampai 1 kilo, tak. Kita ni kalau simpan duit ada 100,000 dah susah hati dah. Ada 10,000 susah hati sebab apa? Handphone dah start hang lah bila ada 10,000 dalam akaun. Nak kena tukar handphone baru. Bila ada 100,000 mesti kereta mesti ada masalahnya. Nak tukar kereta baru. Akhir sekali apa pun kita tak ada. Sebab apa? Emosi. Kita akan justify. Oh betul. Betul, bukan salah pun. Beli kereta baru, betul. Beli handphone baru, betul. Tapi ending dia ialah kita tak kaya lah. Tapi emas tak ada emosi, tuan-tuan. Jadi saya pernah dulu, saya tak pernah fikir bila saya kira nak bayar zakat. Emas aku dah 1 kilo. Sebab tu saya selalu sarankan, target emas setiap kita simpan minimum satu keluarga ada 100 gram. Ada 100 gram emas. Satu keluarga ada 100 gram. Dah ada 100 gram, target satu keluarga 1 kilo. Saya buat benda tu, tuan-tuan. Okay, saya buat benda tu. Okay, next. Okay, yang kedua seterusnya ialah simpan dah elok dah, simpan dalam ESB atau tabung haji. Okay, sekarang ni macam ni. Kena scam dengan emas Scam supaya jadi kaya. Bukan kena scam dengan emas. Emas ni selamat asalkan kita beli emas, dapat emas, emas ada di tangan kita. Okey, masalah tuan-puan, simpan duit ASB dan tabung haji, selain daripada duit bocor, ada orang tak ada masalah duit bocor, ada orang tak ada masalah. Tapi banyak orang ada masalah. ASB dan tabung haji ni tuan-puan, katakanlah dapat dividen katalah 5%. Dividen 5%. Tapi tuan-puan tahu tak, inflasi, kadar inflasi tahun lepas yang saya tengok,
sekitar 4.5%, lebih kurang 4% kadar inflasi. Tapi inflasi yang sebenarnya lebih 10%. Kenaikan harga barang sebenarnya lebih 10%. Jadi kita nampak kita bertambah kaya tapi sebenarnya paling banyak pun 1%. Lepas tolak zakat, sebenarnya kita negatif sebenarnya. Negatif 2% mungkin. Lepas tolak zakat semua, kita negatif 2%. SB kena zakat. TH tak kena. Okay, kalau SB dan tabung haji lebih kurang, pergi letak dekat tabung haji. Jadi, kita kena dekat inflasi. Satu. Yang kedua, kejatuhan ringgit. Tuan-tuan tahu tak? Ringgit tahun lepas jatuh 4.5%. Jadi sebenarnya simpan duit dalam SB tabung haji ni walaupun lepas dapat dividen, kita rugi mungkin dalam 8%. Kekayaan kita berkurangkan. Ya, nombor memang bertambah tuan-tuan. Nombor memang bertambah. Daripada 10,000 dapat 10,500. Memang betul nombor bertambah. Tapi kena ingat, kuasa beli dia turun. Apa yang boleh dibeli dengan 10,000 10 tahun yang lalu, tak boleh dia beli barang yang sama dengan 10,000 hari ni. Tak boleh. Dulu RM100 boleh penuh satu troli. Sekarang tak ada tuan-tuan. RM100 mungkin satu plastik. Dulu RM100 boleh penuh satu troli tau. Sekarang ni RM100 mungkin satu plastik je tuan-tuan dapat barang. Okay. Jadi kita rasa bertambah kaya tapi sebenarnya tak. Kita bertambah miskin. Disebabkan satu faktor inflasi. Yang kedua ialah ringgit jatuh. Tuan-tuan tahu tak? Ringgit dalam sejarah negara ni tuan-tuan, 40 tahun ni, ringgit pernah jatuh 50% setahun pada tahun 1997. 97-98 ringgit jatuh 50%. Maksudnya tuan-tuan, tahun 1996 ada 10,000, tahun 97 ada tahun 97 ada 10,000, tahun 98 masih ada 10,000. Sebenarnya kuasa beli dia separuh walaupun nombor masih sama. Ada tahun yang mana ringgit jatuh sampai 35%. Bila? Tahun 2015. Nombor bertambah tapi kita makin miskin. Tuan-puan tahu tak, dalam sejarah emas 20-40 tahun ni, harga emas tak pernah jatuh sampai 35% setahun. Harga emas tak pernah jatuh sampai 30%. Yang paling banyak saya pernah tengok lebih 20% ni. 20% je setahun. Itu pun lepas jatuh naik balik. Okay. Jadi kalau tuan-puan takut simpan duit, takut simpan emas, takut emas jatuh, letak duit dalam SB dan tabung haji lebih menakutkan. Sebab apa? Duit ringgit kalau dijatuh tuan-puan, dia akan berlaku kejatuhan kekal. Dia ada turun naik, tapi bila jatuh, dia berlaku kejatuhan kekal. Saya ada tulis dekat blog saya. Emas tak ada tuan-puan. Kejatuhan dia adalah sementara. Cuba tanya nenek dulu. Nenek, kalau ada nenek lagi, nenek dulu harga emas zaman nenek kahwin dulu berapa per gram? Oh, dia cakap RM30 kata, ataupun RM15 per gram. Murah lah zaman nenek. Tapi nenek cakap mahal waktu tu. RM15 per gram, mahal. Tanya mak kahwin dulu berapa ringgit per gram? RM65 per gram. Murahnya. Mak cakap mahal juga. Sekarang 300 lebih. Mahal kan? Mahal. Nanti saya tanya kalau tuan-puan datang seminar saya lagi 5 tahun, 10 tahun. Mahal tak 330? Oh, murah. Maksudnya emas memanglah ada turun naik dalam jangka pendek, tapi jangka panjang dia akan naik. Jangan cerita kat emas. Roti gardenia naik. Barang keperluan semua naik, apatah lagi emas. Emas ni barang mahal. Tak pernah satu zaman harga emas dia anggap murah. Tak ada. Okey. Jadi, sekarang ni tuan-puan, kalau tuan-puan ada simpanan jangka panjang, 2 tahun yang ke atas, tukar duit simpanan tu. Kalau ikut pakar kewangan Aziz Ali, dia kata, simpanan jangka panjang 2 tahun ke atas tukar kepada emas. Letak ASB dan tabung haji ni, duit yang nak pakai dalam tempoh terdekat saja. Duit simpanan jangka pendek nak pakai tempoh terdekat. 3 bulan gaji bolehlah ASB tabung haji. Selebihnya memang saya convert pada emas, tuan-puan. Lepas saya tengok kejatuhan ringgit pada tahun 2015. Dulu saya, okay, terima kasih Nakipa. Dulu saya fikir, nak letak duit banyak lah 6 bulan gaji ke dalam SB tabung haji. Tapi bila saya tengok ringgit jatuh sampai 35%, ini tak berbaloi.
Okey. Okey, emas pula. Cuba saya nak tunjuk kat tuan-puan, emas. Emas ni, tengok kenaikan harga emas Ni harga emas, kenaikan harga emas di Malaysia cuba tuan-puan tengok ni. Hmm. Okay, harga emas, cuba tuan-puan tengok. Emas ni 20 tahun ni kenaikan dia 500%. Dalam ringgit 20 tahun 500%. Sekitar purata setahun dalam 10% tuan-puan. Compounding punya ni kenaikan. Lebih kurang 10% setahun. Jauh lebih baik banding SB dan tabung haji. Tahun lepas yang saya antara tahun yang tinggi tuan-puan. Satu tahun 20% naik harga emas di Malaysia. Jadi siapa simpan emas tahun lepas berbanding SB jauh lah untung kalau dijual. Tapi tak adalah, saya tak recommend tuan-puan untuk simpan setahun, 2 tahun ke atas. Okey. Jadi sebab tu saya sebut tuan-puan tak perlu bimbang tentang harga emas. Jangan bimbang. Asal duit tu simpanan jangka panjang boleh convert. Tuan-puan nak tengok graf harga emas. Ni dalam website tuan-puan boleh check. Okey, contoh tengok. Ini sejarah berapa tahun ni. Sejak tahun 1996. Tuan-puan tengok graf kenaikan harga emas. Tengok trend dia, memang dia turun naik. Jangka pendek, jangka panjang dia terus naik. Okey. Nak tengok berapa lama jangka panjang. Ini 10 tahun. Ada turun naik. Okey. Ini apa lagi? Ini setahun. Setahun macam ni. Memang ada turun naik. Tapi tak perlu bimbang lah tuan-puan. Yang penting tuan-puan ada berapa gram emas. Jangan tengok harga Jangan tengok harga. Kalau simpanan untuk jangka panjang dan tuan-puan beli emas public gold, jangan tengok harga. Kalau beli emas public gold jangan tengok harga. Kalau beli emas lain tuan-puan kena tengok. Public gold harga dia transparent. Dia ikut real time harga emas dunia. Okey, dengan public gold tuan-puan boleh menabung dengan serendah RM100 saja. Okey. Okey, yang terakhir sekali ialah ni. Tuan-puan kaya. Tuan-puan kena ingat berapa kaya pun tuan-puan kena ingat. Anything happen, ringgit boleh hilang nilai tuan-puan. Ringgit boleh jatuh zero tau. Kalau negara kita berlaku pergolakan macam negara-negara lain yang berperang tuan-puan, hilang habis kekayaan tuan-puan. Emas tak ada masalah. Tengok apa yang berlaku kepada pelarian Vietnam dulu. Dia lari, dia buat lari emas. Duit tak laku. Jadi kalau tuan-puan sangat kaya, sebahagian mesti simpan dalam bentuk emas. Apa? Tiba-tiba nama tuan-puan terpalit dengan AMLA. Semua akaun tuan-puan kena blacklist. Kena freeze. Nama kena blacklist, akaun tuan-puan kena freeze. Saya pernah kena penjara 2 tahun tuan-puan. Tuan-puan boleh check cerita saya. Tak buat jahat, bagi sedekah, kena masuk penjara 2 tahun. Saya terperangkap dengan dalam birokrasi SOSMA. Tuan-puan boleh check. Apa terjadi 2 tahun tuan-puan? Saya ni anak 8 orang. Isteri tak bekerja. Akaun semua kena freeze. Bayangkan benda yang sama terjadi kepada tuan-puan. Tiba-tiba tuan-puan, saya tak tahu. Saya tak pernah fikir saya akan masuk penjara tuan-puan. Saya tak pernah buat jahat pada siapa, khianat siapa, tak ada. Nak tolong orang bagi RM200. Rupanya kawan saya, kenalan lama saya tu yang dah 20 tahun, belas tahun tak jumpa tu, dah 20 tahun. Rupanya government dah gazette dia sebagai teroris. Saya dituduh bagi duit kepada teroris. Saya terperangkap dalam birokrasi perundangan tu. Jadi semua akaun saya kena freeze. Cerita saya pun ada dalam blog, tuan-puan boleh Google. Nama saya Muhammad Zulkifli Syafiq Sosma, boleh chat. Jadi apa terjadi tuan-puan? Akaun saya, duit yang banyak dalam akaun saya. Isteri saya tak ada duit. Tak ada duit. Duit tu semua dalam akaun saya. Habis sampai sekarang ada sebahagian duit tak boleh keluarkan lagi. Macam mana isteri saya survive ketika 2 tahun? Saya ada emas fizikal yang memang sentiasa ada di tangan. Di tangan tu maksudnya bukan tangan, maksudnya ada simpan dalam safe deposit box. Bila-bila masa boleh akses. Kan saya cakap saya simpan minimum sekilo. Sekilo emas. Pada bila-bila masa. Jadi dengan duit itulah isteri saya pergi jual sikit-sikit untuk survive sepanjang saya dalam penjara. Jadi tuan-puan kena ingat betapa kaya. Dan benda ni banyak berlaku tuan-puan. Saya dah banyak kes tuan-puan. Ada yang jumpa saya, Cik Zul, saya memang pernah terkena, dia kata. Saya tak terlibat dengan tu. Tapi orang yang buat bayaran kepada saya tu terpalit dengan isu rasuah.
Dan saya ada buat transaksi dengan dia. Akaun saya sekali kena freeze. Dia kena siasat dekat SPRM. Dia kata, 7 bulan turun naik pejabat SPRM Putrajaya tu, akaun dia 3 tahun kena freeze. Saya kata, cik survive macam mana? Nasib baik isteri saya doktor. Saya hidup dengan duit isteri saya. Dia orang bisnes. Banyak kes tuan-puan, banyak kes. Jadi benda ni boleh terjadi kepada sesiapa saja. Kena get ready tuan-puan. Sebahagian kekayaan tuan-puan mesti disimpan dalam bentuk emas. Supaya dia satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan. Satu-satunya aset kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. Kerajaan tak tahu berapa banyak emas yang kita simpan. Kerajaan tak tahu. Tak boleh freeze. Jadi kita simpanlah dekat mana pun. Tak ada orang tahu. Tak ada trace. Boleh simpan kat mana. Kita simpanlah tempat yang selamat. Okey. Jadi tuan-puan, ini simpanan emas ni membantu 3 golongan ni. Tak ada sama ada tak ada tabungan, ataupun ada tabungan, ataupun orang yang dah kaya raya kena menabung emas. Okey. Okey. Sekarang ni dengan public gold ni tuan-puan, okey. Macam apa kaitan simpanan emas dengan public gold? Public gold ni sebuah company yang dah kita dah masuk tahun yang ke-17. Kita dah masuk tahun ke-17. Sekejap saya check. Ini office kita. Ini office kita di Jalan Tun Razak KL, sebelah TRX, sebelah TRX. Kita pengeluar emas terbesar di Malaysia. Kita menyediakan kaedah paling mudah untuk menabung emas. Tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet serendah RM100 melalui akaun emas. Cukup gram, keluarkan emas fizikal, simpan sendiri. Tuan-puan boleh menabung emas dalam apps yang macam ni. Contoh dalam gram, dalam akaun saya ada 200 gram sekarang. Jadi kalau nak keluar, saya boleh arahkan sistem, hantar ke rumah saya. Menggunakan postpaid insurance. Sepatutnya 200 gram dalam akaun ni terlalu banyak tuan-puan. Sepatutnya dapat keluarkan 50 gram, tuan-puan keluarkan lah. Dapat keluar 1 dinar 5 gram, keluarkan simpan sendiri. Saya tak dan. Ini sebahagian daripada emas saya dalam akaun yang belum difisikalkan. Sepatutnya tuan-puan keluarkan fizikal, simpan sendiri. Yang 1 kilo ni bukan yang ni. Saya cakap 1 kilo bukan yang ni. Okay? Saya memang simpan emas banyak tuan-puan. Okay? Jadi tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet RM100 boleh menabung. Dengan RM100 boleh menabung. Tuan-puan boleh ke nak dapat info, tuan-puan boleh pergi dekat chat. Boleh pergi ke website saya tu, nak register pergi kat situ, klik register percuma. Boleh ikut instruction, register, lepas tu boleh contact saya lah untuk saya guide. Okay, tuan-puan pergi ke website saya, ataupun tuan-puan boleh dapat nak baca dulu, boleh baca e-book 5 minit tentang emas, lengkap maklumat dalam tu. Saya rasa lengkap lah untuk baru siapa yang nak bermula. Pergi dekat e-book tu, boleh pergi download. Tuan-puan akan dapat, saya akan hantar email kepada tuan-puan 1 ilmu sehari melalui email. Lepas tuan-puan download, saya akan hantar 1 email sehari. Pergilah belajar sikit-sikit, dapat pemahaman, boleh mulakan tabungan emas. Dah jadi penyimpan emas nanti, bagi penyimpan emas bawah saya akan invite join support group. Saya akan guide lah tuan-puan jadi penyimpan emas berilmu supaya kaya dengan emas. Okay. Apa lagi? Saya nak tunjuk apa lagi kat tuan-puan? Emas public gold. Ini Dina. Sekejap, Okay. Apa beza Dina dan gold bar? Gold bar ini segi 4, yang bulat Dina. Itu je beza dia. Ni coin Dina. Ni gold bar dan Dina. Ini tim saya tuan-tuan, network terbesar di Republic Gold. Ini 1 kilo. Kita ada item sampai 1 kilo tuan-tuan, kita ada. Seketul kilo ni. E-book yang saya cakap ni, e-book ni, tuan-tuan pergi link tu, pergi download. Apa lagi saya nak tunjuk. Buku saya boleh dapatkan, buku emas misi bebas hutang. Ni saya nak bagi satu tips. Satu tip penting.
Macam mana tuan-puan nak pastikan simpanan emas tuan-puan bertambah cepat? Keluarkan emas fizikal dan tengok selalu. Tengok selalu tuan-puan. Duit simpanan dalam akaun jangan selalu tengok tuan-puan. Lagi cepat, lagi selalu tuan-puan tengok, lagi cepat duit tu habis. Emas dia berbeza, dia terbalik. Tuan-puan kena tengok sebab dia akan bagi motivasi untuk tambah simpanan emas. Sebab emas tu cantik tuan-puan. Kita tengok. Sebab tu kuasa emas adalah emas fizikal tuan-puan. Nanti tuan-puan download mobile apps ni dekat website saya nanti. Download mobile apps macam ni lah. Boleh beli online. Okay. Okey, itu saja daripada saya. Saya buka kepada soal jawab. Saya stop share screen. Okay. Terima kasih Tuan Zulkifli. Okey, sekarang kita akan berpindah ke sesi soal jawab. Kita ada beberapa soalan yang telah diajukan oleh para peserta kita di ruangan chat box. Saya akan bacakan satu persatu. 600 lebih betul. Ramai. Kita ada 656 peserta. Okay, yang pertama daripada Rofidah Harun. Bagaimana dan apakah syarat untuk menjadi dealer PJ, Public Gold? Okey. Nak jadi dealer public gold, dia ada syarat 3. Satu, dia ada grad promosi beli emas. Satu, grad promosi beli emas, nilai dia dalam 15,000 satu. Yang kedua, beli kad emas. Dia emas lah, emas 0.5 gram, nama West Card. Kad kekayaan. Yang tulis nama kita tu dalam RM300 harga, emas 0.5 gram. Tulis nama kita, lepas tu dia akan bagi voucher RM300 untuk beli emas. Yang kedua, lepas tu dia kena complete join training. Training, kita ada training, Jihan ini kita buat training setiap Sabtu pertama setiap bulan dan Sabtu kedua setiap bulan. Dia ada training sehari dan training separuh hari online. Complete tu baru upgrade jadi dealer lah. Tapi tuan-puan kena ingat, jadi dealer ni dia ada 2 tanggungjawab lah. Satu, dia kena jadi penyimpan emas berilmu. Yang kedua, kena jadi dealer public gold yang terlatih. Kalau Jihan, sebab tanggungjawab dealer public gold ialah membimbing penyimpan emas di bawah dia. Kalau ajar orang simpan emas tapi tak bagi ilmu, dia tak kaya lah. Akhir sekali orang tu satu tak kaya, yang kedua dia akan menyalahkan emas. Bukan salahkan, dia akan salahkan dealer, dia akan salahkan public gold, dia akan salahkan emas sekali. Aku rugi ni sebab emas, bukan. Sebab dia tak ada ilmu. Okey, itu syarat jadi dealer. Okey, lagi. Okey, soalan kedua datang daripada ZSPG. 2 soalan. Yang pertama, gadai emas untuk membeli emas. Emas bertambah dan ada duit lebih, boleh ambil yang gadai itu. Tak, saya tak recommend. Saya tak recommend gadai emas untuk beli emas. Kecuali tuan-puan peniaga emas lain, peniaga yang jual beli emas tu lain. Saya tak recommend sebab gadai tu kos yang mahal. Teknik tu pernah diajar satu ketika dulu, tapi potensi untung sangat kecil berbanding potensi rugi. Itu saya panggil teknik untung secupak, rugi segantang. Faham tak? Untung sikit kalau rugi banyak. Jangan guna teknik pergi gadai untuk beli emas. Untuk pergi beli emas lagi. Secara teori tuan-puan nampak macam pemilikan emas bertambah. Tak, sebenarnya dia bertambah dengan hutang sekali. Saya tak recommend. Okay, next. Soalan kedua, pendapat Tuan Zul berkenaan Bursa Gold Dinar yang dilancarkan oleh Bursa Malaysia pada 16 Januari 2024. Spread dia 2% sahaja compared to PG 8%. Okey, tuan-puan. Bagus soalan tu, tuan-puan. Tuan-puan tahu tak? Dah 16 tahun, 17 tahun public gold ni, emas public gold tak pernah spread dia lebih nipis daripada emas bank. Spread public gold lebih besar daripada bank. Daripada dulu lagi. Dan tak pernah harga emas public gold lebih murah daripada emas bank. Kenapa tuan-tuan? Tapi penyimpan emas public gold makin lama makin banyak, dah sampai 1 juta. Kenapa? Kalau tuan-puan serius nak simpan emas fizikal, pergi cari public gold. Kalau tuan-puan nak sekadar nak tengok nombor, harga emas naik turun, pergilah beli emas bank. Dia ada juga fizikal, tapi jaranglah orang beli tu memang nak keluarkan fizikal. Okey. Jadi sebab apa? Public gold adalah pengeluar emas fizikal terbesar di Malaysia. Bank ke bursa ke, itu bukan game dia sebenarnya. Dia bukan pengeluar emas fizikal. Dia itu sekadar tambah lagi produk daripada orang pergi beli emas, keluar duit daripada situ, daripada bank, at least tak keluar daripada bank, pergi beli emas. Macam tu je sebenarnya.
Tapi kalau tuan-puan nak untung dengan emas fizikal, pergi public gold. Sebab masa tak sempat, tapi saya boleh explain detail lah. Okay. Okay, next. Ni soalan daripada Puan Rosni Matwan. Simpan jongkok emas kena zakat tak? Kalau emas buat perhiasan wanita ada had tertentu sebelum kena zakat. Okey. Betul. Emas yang tidak dipakai termasuk gold bar dan dinar. Barang kemas pun sama juga. Yang tidak dipakai minimum sekali setahun, dia kena zakat kalau cukup tempoh setahun, simpan minimum setahun 85 gram dan tempoh setahun minimum. Kalau 84 gram tak kena zakat. Kalau jual beli tapi minimum sebenarnya setahun yang kekal hanyalah 50 gram pun tak kena zakat. Tapi kalau ada minimum 85 gram tak bergerak, memang kena zakat 2.5%. Kalau barang kemas dia kena, tapi dia ikut uruf setiap negeri. Dia ada negeri kaedah kiraan dia berbeza. Uruf contohnya, tak ingat sikit saya, kalau KL 150. Ekstra daripada 150 baru kena zakat. Ada yang kira based on total. Uruf ni pun berbeza, setiap negeri ada based on extra, ada based on total. Contoh, total 150 memang kena atas 150. Saya ada tulis dekat blog saya pasal uruf zakat di setiap negeri di Malaysia. Okay. Okay. Soalan yang seterusnya daripada Cik Fauzi Mamat. Mana yang lebih utama? Selesaikan hutang atau buat saving? Okay, macam ni. Dana kecemasan, okay, priority hutang ni first, dia kena bayar ikut jadual lah. Kalau ada jadual, ikut jadual lah. First. Yang kedua ialah kena ada saving dulu. Saving kecemasan. Yang saya sebut 6 bulan gaji, 3 bulan gaji tu dulu. Supaya kalau berlaku emergency, kita tak payah buat hutang baru. Nak tutup hutang, ekstra 3 bulan gaji, baru fokus kepada tutup hutang. Okay. Itu nasihat umum, strategi detail tuan-puan jumpalah pakar kewangan ke, minta nasihat strategi detail, tapi umumnya begitu. Okay, next. Soalan seterusnya daripada Cik Mamat Aziz Kasim. Kalau simpanan emas dalam bentuk barang kemas, adakah itu juga kira baik untuk disimpan? Emas, barang kemas tak sesuai untuk simpanan. Kalau dah ada tu simpan lah. Jangan tuan-puan pergi jual, pergi beli gold bar. Tak, itu saya tak recommend. Tapi kalau nak beli antara gold bar dengan dinar, antara barang kemas dengan gold bar ataupun dinar, beli gold bar dan dinar kalau untuk simpanan. Sebab apa? Barang kemas dibuat untuk cantik. Dia bukan untuk untung. Gold bar dan dinar memang dibuat untuk simpan dan untung. Okey, ciri-ciri dia satu, dinar harga barang kemas lebih mahal berbanding gold bar dan dinar. Lebih mahal dalam 15%. Okey, lebih mahal dalam 15% berbanding gold bar dan dinar. Satu. Yang kedua ialah barang kemas, bila kita beli hari ni, jual hari ni, dia ada spread. Kita istilahkan susut nilai lah. Tapi walaupun istilah tu tak tepat. Susut nilai, beli hari ni, jual hari ni, rugi 25% ke 40%. Dia tengok jenis barang kemas lah. Kalau emas putih itu apa semua, dia memang kena sampai 40%. Kalau emas 916 dalam 25%. Okey, kalau beli hari ni, jual hari ni, rugi spread tu dalam 25%. Kalau gold bar dan dinar, dia dalam, kalau public gold paling tinggi pun 9%. Rendah dia ada 6%. Bahkan kalau dealer public gold sebenarnya cuma 4% saja. Dealer public gold yang master dealer sebenarnya 4% saja. Okey. Jadi itu perbezaan ketara dia. Lepas tu barang kemas dia ada kos upah. Kos upah yang sentiasa dimanipulasi. Sebagai contoh, bila harga emas turun, barang kemas ni kita beli mahal juga sebab pekedai emas dia charge kos upah tu mahal. Harga emas murah, dia charge kos upah mahal. Jadi mahal jugalah. Dia kos upah ni sentiasa dimanipulasi. Jadi kalau nak beli untuk simpanan, beli gold bar dan dinar saja. Jangan beli barang kemas. Tapi kalau nak beli untuk perhiasan, memang barang kemas lah. Tapi kita nak pakai perhiasan ni berapa banyak. Okay, next. Okay, soalan seterusnya daripada Cik Ali Zul. Saya pernah join jadi dealer tapi belas tahun dahulu, sekitar tahun 2011. Tapi dah lama tak aktif. Akaun tersebut boleh pindahkan ke tim G100 atau tidak ya? Kalau akaun tu tak aktif, dah lebih setahun, boleh pindahkan. Kalau dah lebih setahun memang langsung tak aktif, boleh pindahkan. Tapi public gold syarat 12 bulan terakhir tak ada transaksi, satu. Yang kedua, kena buat belian minimum 5 gram. Pergi kontak lah mana-mana dealer yang
tuan rasa baguslah mungkin nak join dengan di bawah dealership sekian sebab dia boleh servis dengan baik. Cari dealer yang macam tu lah. Cari dealer yang ada training apa semualah. Okay, tak ada masalah. Okay. Kalau akaun tak aktif, kalau aktif tak boleh. Okey. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Rosmawati. Apa perbezaan emas yang kita beli untuk pakai dengan yang emas bar dan sebagainya? Adakah emas fizikal ni dikira simpanan juga atau bagaimana? Mungkin soalan ni dah dijawab oleh Tuan Zul, Dah tapi jawab mungkin tadi, nak ada betul. ulasan. Betul. Okey. Soalan seterusnya, adakah pajak itu digalakkan? Okey. Pajak ni macam ni tuan-puan. Pajak ni adalah hutang yang mahal. Dia murah sikit pada kad kredit. Kos pajakan lebih kurang 1.15% sebulan. Setahun lebih kurang 14%. Kad kredit 17%. Okey. Saya tak recommend pajak kecuali tuan-puan memang boleh tebus emas tu dalam tempoh 6 ke 12 bulan. Kalau tuan-puan pajak untuk dapat duit nak guna dan yakin boleh tebus 6 hingga 12 bulan, boleh pajak. Atau tuan-puan nak pajak untuk gunakan duit tu untuk keuntungan yang lebih daripada 1.15% sebulan. Maksudnya nak rolling business, itu sesuai untuk pajak. Okey. Kalau nak jadikan deposit beli rumah, lepas tu boleh dapat cashback daripada beli rumah, itu okey. Selain pada tu, saya tak recommend pajak lah. Kalau tuan-puan nak pakai duit dan rasa tak yakin boleh tebus, jual saja. Tak payah sakit kepala. Okay. Baik. Soalan seterusnya daripada Puan Siti Ahmad. Boleh beri cadangan tempat simpan emas yang selamat dan terjamin? Okey. Pada saya lah, yang terbaik ialah simpan di safe deposit box. Kalau di KL Selangor ni, dia ada di banyak tempat. Antaranya di bank pun ada. Tapi bank tu saya rasa tak convenient lah sebab dia office hour. Kalau private, kalau di KL Selangor, dia ada Royal Safe dekat dengan Public Gold Sandwich. Area situ lah. Royal Safe Deposit Box ada, dekat Mutiara Damansara Perdana ada. Di Public Gold kita akan ada mulai bulan 6 nanti. Dia ada Public Safe akan ada di Menara Public Gold mulai bulan 6 nanti. Dia akan ada di tingkat 4. Yang KL nanti Public Gold buka, dah boleh simpan dekat Public Gold lah. Tapi sebenarnya tuan-puan, dia permulaan je tuan-puan rasa takut simpan emas ni. Permulaan je. Tuan-puan simpan 1 dinar pun ni. 1 dinar ni takut. 1 dinar. Macam ni. Warna hijau dia keluar macam ni. Okay. 1 dinar ni harga 1,400. Rasa takut. Tapi pakai handphone iPhone 5,000, 7,000 letak atas meja, makan minum kedai mamak, okey je. Tapi 1 dinar ni nak pegang dia, takut. Sebab kita rasa emas ni terlalu kaya, ada emas ni sangat kaya. Tapi satu hari nanti tuan-puan akan rasa, alah simpan 100 gram kat rumah tak ada hal lah. Emas ni kecil je tuan-puan. Contoh gold bar 100 gram ni 30,000 ni kecil je ni. Tuan-puan boleh simpan dekat mana saja kalau dekat rumah. Tapi syarat kalau simpan kat rumah, satu di tempat yang dia tak boleh banyak tempat. Selalu hilang bukan sebab kena curi, kena rompak tuan-puan. Hilang sebab kita simpan banyak tempat yang orang tak terfikir, akhir sekali kita pun tak terfikir. Mana aku simpan sebelum ni? Hilang selalu tu je. Sebab saya pernah hilang, Cik Syukur pernah hilang, guru saya pun pernah hilang. Sebab kita simpan sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini, lepas tu tak tahu kat mana. Simpan 1-2 tempat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti bagi tahu kepada ahli waris. Suami bagi tahu kepada isteri. Isteri selalunya tak bagi tahu suami lah, dia bagi tahu anak. Dia akan bagi tahu anak lah. Jadi kena bagi tahu sebab apa tuan-tuan? Sebab pernah ada kes penyimpan emas, dia simpan isteri simpan emas, dia tak bagi tahu suami, dia simpan dalam aircon. Aircon dia simpan dalam tu. Lepas tu kebetulan isteri dia out session, suami dia aircon tu rosak, pergi repair. Lepas tu tak ada dah, hilang 70,000 value emas tu. Satu, yang kedua, real case penyimpan emas Public Gold, dia beli 2 juta emas. Lepas tu suami dan dia pun tak bagi tahu isteri dia simpan kat mana. Lepas tu dia kena serangan jantung dan dia meninggal dunia. Isteri dia pergi branch Public Gold, tanya, suami saya ada jual balik tak emas yang 2 juta? Dia kata Public Gold cakap dalam rekod Public Gold tak ada jual. Maksudnya ada tempat yang suami dia letak emas bernilai 2 juta tapi tak tahu kat mana. Sebab tu saya pesan kena tinggal bagi tahu dekat ahli waris. Okay, next. Kalau macam berdasarkan daripada jawapan Tuan Zul tu kan, so berapa persen kita sepatutnya boleh simpan kat rumah lah kiranya, kalau untuk yang beginner nak menyimpan emas ni kan, yang takut-takut nak simpan tapi nak simpan, so berapa? Okey, saya faham. Indikator dalam pelaburan ialah kita mampu tidur lena.
indikator dia ialah kita mampu tidur lena. Contoh kalau simpan 1 dinar pun dah tak lena tidur dah. Takut perompak masuk, tu tak sesuai lah. Ataupun nak tinggal, nak balik kampung. Oh, tak sesuai lah. Tapi ada orang simpan 1 kilo, relax je. Saya ada kawan saya simpan emas. Dia gold bar 250 gram. Sekejap value dia berapa Ini real case kan real case saya tahu nama, saya boleh sebut atau tak boleh sebut nama orang tu. 250 gram, dia simpan dalam kereta dia je. Letak dalam kereta macam tu je. 250 gram hari ni 82,000. Dia simpan dalam kereta. Tapi tahu tak apa terjadi? Kereta tu dibagi isteri dia pakai, akhir sekali memang hilang emas tu. Isteri dia punya lah rasa bersalah, habis hilang gold bar 250 gram dia. Tapi dia ni orang kaya, tak ada halnya. Hilang 250 gram. Tengok level kekayaan kita lah. Okey, baik. Okey. Soalan seterusnya, mana lebih baik simpan fizikal atau biar je dalam akaun PG? Okey, emas yang terbaik ialah emas di tangan kita sendiri. Emas yang terbaik, emas di tangan kita sendiri. Jangan terlalu sebab tidak ada jaminan yang terjamin. Jangan ingat simpan dalam akaun Get Public Gold selamat. Apa-apa pun boleh terjadi. Contoh worst case scenario, berlaku peperangan sebagai contoh lah. Negara bergolak, sistem kena hack. Public Gold memanglah ada security apa semua. Duit dalam bank pun boleh hilang. Ini kan duit emas dalam public gold. Kita pun tak tahu. Jadi simpan, yang terbaik ialah kita simpan sendiri. Okay, public gold ni buat account ni supaya memudahkan kita dapat emas fizikal. Satu, tak ada bajet, ada RM1 dah boleh beli. Yang kedua, tak ready simpan sendiri, biarlah dalam account dulu. Dah ready, keluarkan. Emas yang terbaik ialah di tangan sendiri. Jangan letak kumpul banyak-banyak dalam account emas Gap sebenarnya. Soalan daripada Muhammad Asrul Sahardin. Saya ada simpanan emas untuk setahun gaji. Saya bercadang nak settlekan hutang kereta, tapi dalam masa yang sama syarikat tempat saya bekerja sedang cut kos dan berhentikan pekerja. Cara saya elak pekerja untuk dihentikan adalah random. Patut tak selesaikan hutang kereta atau simpan sahaja emas saya itu? Simpan lah. Sebab tak tahu apa terjadi lepas ni. So simpan dulu emas. Kereta tu bayar ikut jadual lah. Okay. Okay, baik. Seterusnya, saya sekarang aktif dalam pelaburan ASB Loan dan ada akaun bursa saham. Berkenaan ASB Loan, jika dividen 6% ke atas baru dapat keuntungan. Apa saranan tuan berkenaan ASB? Adakah perlu saya bertukar kepada pelaburan emas, memandangkan harga emas agak relevan? Okey, kalau ikut saya ambil pandangan pakar lah, Tuan Aziz Ali, dia bagi dia konsep ASB Loan sendiri pun dia dah tak setuju dah. Dia kata tak ada mana-mana buku keuangan di dunia, dia cakap, pakar-pakar keuangan di dunia yang sarankan melabur menggunakan loan kecuali hartanah, dia cakap. Jadi konsep ASB Loan tu pun dia tak setuju. Sebab apa? ASB Loan ni sebenarnya macam ni. Bank tak boleh nak labur dalam ASB. Tapi macam mana bank nak ambil peluang daripada tu? Dia bagilah tuan-puan loan. Jadi bank labur bagi kita loan, at least dia dah secure profit. Kita rugi dah dalam tangan, untung belum tentu. Sebab tu Tuan Aziz Ali tak recommend. Dia kata, waktu dia cakap tu, dia kata tuan-puan mungkin tak percaya apa saya cakap. Tapi tuan-puan akan tengok bila OPR naik, dia cakap. Tuan-puan akan percaya saya pada waktu tu dan dividen pun jatuh. Betul dia cakap. Betul dia cakap. Okay. Next. Okay, seterusnya, apa komen tuan tentang kebanyakan kedai emas mengatakan free upah pada emas perhiasan, benar atau auta? Upah apa? Upah emas. Free upah pada emas perhiasan. Benar atau auta? Okey, ada memang yang free upah tu biasanya dia nak stock, clear stock selalunya. Bukan semua, selalunya free upah ni bukan semua. Dia ada certain tertentu yang dia nak clear stock. Sebab emas ni, barang emas ni pun public gold pun ada dekat HQ tu yang dia kadang-kadang dia free upah. Free upah pun tak semua. Mana item dia nak clear stock, itu dia bagi free upah. Daripada dia lebur balik, buat balik, lebih baik dia jual. Macam tu konsep dia. Ada. Memang ada. Ini soalan seterusnya. Saya nak tanya dari segi hukum, sebab ada cara pembelian emas yang bayar bulanan. So, hukumnya apa ya? Sebabnya emas dinilai berdasarkan harga semasa. Atau macam contohnya kita beli secara online, kita bayar tapi tak dapat emas time tu. Emas akan dapat dalam masa 2 minggu contohnya. Ada isu ke dengan hukum? Terima kasih.
Okey, dia macam ni tuan-puan. Saya tak jelaskan dari sudut hukum Okey, cuma macam ni, bila nak beli emas, bila tak melibatkan yadan biadin hadis Nabi, hulur duit terus dapat emas, yang tu kena syariah certification, kena ada sijil patuh syariah. Sebab dia ada kiraan dia macam mana. Point of akad, dia tengok akad tu berlaku bila. Sebagai contoh, public gold dia ada EPP, Easy Payment Purchase. Boleh bayar sampai 10 bulan, habis bayar baru ambil emas. Tapi kena ingat, waktu kita bayar 10 bulan tu, tak berlaku akad jual beli lagi. Macam kita simpan dengan duit dengan public gold, sampai cukup 10 bulan, barulah duit tu diserahkan kepada public gold dan public gold serahkan emas. Itu syariah dalam public gold lah. Jadi kaedah tu, pakar muamalat daripada Amani Advisor, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar mengesahkan kaedah tu adalah patuh syariah. Sama juga account emas gap. Boleh ke beli 0.3 gram ni, RM100? Boleh syariah benarkan, tapi waktu jual tu, public gold mesti ada stok emas dah. Emas dah ready sebelum jual gap. Itu inilah. Jadi, tapi kalau tuan-puan main beli dengan siapa-siapa yang tak ada pengesahan daripada pakar, itu jangan. Itu dia akan jadi riba dan berdosa. Riba ni dosa besar yang Allah Ta'ala istighfarkan. Okay, jangan main-main. Jadi, kalau tempat tu ada patuh syariah, pengesahan syariah dah selesai bagi pihak kita. Kalau pihak syariah bagi certification yang sebenarnya tak patuh syariah, itu bukan dosa kita, dia dosa dia dah. Okay, next. Okay, next. Ada emas yang attach dalam bentuk macam kad SIM, selalu salah simpan bersama barangan lain. Ada kaedah perlindungan insurans tak kalau hilang dan sebagainya? Tak ada. Emas kalau kita simpan sendiri memang tak ada cover insurans. Melainkan kalau simpan dalam account dengan company tu, itu company memang akan ambil protect lah dia punya business. Okay, lagi. Berapa paling minimal kalau nak join public gold? Public gold, kalau nak beli emas minimum RM100. Ada RM100 dah boleh start tabungan emas pertama. Okay. Soalan seterusnya, ada customer saya dapat duit gratuity selepas diberhentikan kerja 100k lebih. Di mana platform yang terbaik untuk dia simpan duit tersebut dan berapa peratus patut dia simpan dalam emas? Okey, dia soalan ni dia tengok kepada keadaan kewangan dan strategi kewangan dia lah. Okey, tapi pada saya lah, kalau dia tak ada ilmu, baik dia letak duit dalam ASB dan tabung haji. At least ASB dan tabung haji dia ada dividen setiap tahun. Kalau dia ada ilmu tentang emas, dia boleh menabung emas, tak ada masalah. Kalau dia memang nak lock duit tu untuk jangka panjang 2 tahun ke atas, boleh beli emas. Tapi kalau dia expect setiap tahun boleh dapat keuntungan, emas bukan jawapannya. Itu ASB dan tabung haji. Kalau memang nak lock duit, tak tahu bila nak pakai, boleh beli emas. Kalau tak, letak ASB dan tabung haji saja. Okay. Baik. Selain daripada tu, QM macam mana? Okey. Macam ni, apa saja company, yang penting beli emas dapat emas. Saya tak kisah apa nama company tu. Beli emas mesti dapat emas. Itu cara yang paling selamat. Itu cara yang selamat. Kalau beli emas tak dapat emas, syarat dia beli emas dapat dividen. Ini scam. Beli emas dia ada tempoh matang. Ini scam. Pengalaman saya bercakap berdasarkan pengalaman dah 14 tahun. Beli emas mesti dapat emas. Selain pada tu tinggalkan. Kalau tak, tuan-puan akan belajar pengalaman yang mahal dalam pelaburan emas. Seterusnya, daripada Cik Aziz, perlukah saya jual barang kemas yang saya simpan untuk join public gold? Tak. Okey, kalau ada barang kemas, simpan saja. Kalau tuan-puan jual dan beli emas public gold, dia akan rugi spread 2 kali. Susut nilai. Satu, susut nilai barang kemas. Satu. Yang kedua, bila beli gold bar, susut nilai emas gold bar pula. Kecuali tuan-puan jual trade in emas barang kemas tu sebab nak jadi dealer public gold yang aktif. Itu berbaloi. Tapi kalau sekadar nak tukar, tak payah. Simpan je barang kemas. So, setakat itu saja soalan yang ada di chat box. Ada lagi ke soalan daripada para peserta? Puan Aida Rohana, saya suka memakai barang kemas. Adakah itu juga dikira sebagai simpanan? Okey. Ni orang lama-lama
nak bagi tahu tuan-puan, orang lama dulu zaman nenek kita, uh, dia barang kemas dia tu adalah simpanan dia. Barang kemas dia tu adalah dana kecemasan dia. Barang kemas dia tu adalah backup untuk belanja hangus. Anak nak masuk sekolah lah apa semua kan, dia akan pergi pajak lepas tu pergi tebus balik. Jadi barang kemas, especially macam wanita Kelantan wanita Kelantan tu yang peniaga pasar Siti Khadijah, dia orang pakai barang kemas banyak. Dia bukan saja sekadar perhiasan tuan-tuan. Itu adalah modal pusingan dia. Nak berniaga, dia pergi pajak, dapat modal, pergi berniaga, untung tebus balik, dapat untung banyak, beli lagi. Okey. Jadi daripada bagi saya, barang kemas dia tu boleh sebenarnya adalah aset dia. Aset dia. Itu lagi bagus lah daripada lelaki yang pergi beli sport rim tu. Baik beli barang kemas, at least emergency barang kemas tu boleh berguna juga. Okey, tak ada masalah lah. Sambil berhias, sambil menyimpan. Tapi kalau duit tu memang betul untuk simpanan, pergi beli gold bar tadi. Okay. Soalan seterusnya, emas dalam my gap. Kita simpan dalam tu dah banyak gram. Tiba berlaku perkara yang tak diingini, boleh keluarkan tak? Apa jaminan public goals sekiranya berlaku perkara macam ni? Kita tak simpan, nak keluarkan dalam my gap. Dia macam ni. Itu saya pesan. Dia tak ada satu jaminan yang terjamin. Even duit dalam akaun bank pun. Duit saya sampai sekarang ni kena freeze. Duit saya tu pun. Duit saya bukan duit hasil rompakan ke apa semua. Bukan hasil rasuah. Duit saya bersih. Sampai sekarang tak boleh keluarkan. Bank tu tuan-puan, nak keluarkan birokrasi punya lah susah. Jadi tuan-puan jangan terlalu percaya kepada sistem ni. Make sure emas tu, beli emas ada dengan kita. Even public goods. Waktu saya penjara 2 tahun tuan-puan, akaun emas gap saya pun tak boleh keluarkan tau. Akaun emas gap, emas yang banyak. Waktu tu saya ingat dalam akaun emas saya waktu tu yang masih ada dalam akaun 100 gram lebih. Dalam tu pun tak boleh keluarkan. Emas yang saya EPP yang dah dibayar pun tak boleh ambil. Padahal emas saya tu. Jadi jangan terlalu percaya. Contoh katalah berlaku pergolakan, peperangan sebagai contoh. Takkanlah staf public good nak tunggu sampai orang ambil emas tu sampai habis. Dia pun nak selamatkan nyawa dia juga. Jadi jangan terlalu percaya pada tu. Tapi bagi pihak company, public gold, dia mesti beli emas, dia akan deliver emas. Maksudnya emas tu memang ada. Macam kita belilah. Okey, sebagai contoh. Kita beli barang dekat Shopee sebagai contoh. Apa jaminan barang tu belum dihantar 2-3 hari? Apa jaminan kita? Jaminan tu kita beli, dia kena serahkan lah. Itu je. Okay. Soalan seterusnya daripada Marlina Laili. Safety box yang public goal nak buat pada Jun nanti, ada sebarang bayaran sewa untuk simpanan emas kita? Dia ada. Ada sewaan dia. Setakat ni lah, public goal. Sebenarnya public safe ni adalah safe deposit box terbesar di Malaysia. Dia terletak di Penang. Cuma di Penang tu banyak kosong sebab penyimpan emas sebenarnya 50% penyimpan emas public gold berada di Kuala Lumpur, KL dan Selangor. Sebab tu public gold akan pindahkan sebahagian box tu ke ni. Ada bayaran dia pun tak mahal. Okay. Okay, saya rasa tak ada lagi dah soalan-soalan daripada peserta. Alhamdulillah. Ada lagi. Berapa lama yang sesuai untuk buat simpanan bagi mencapai target saving sekurang-kurangnya 10 bulan gaji. Okey, sepatutnya Encik Fauzi, setiap kita kena saving minimum 10% daripada gaji. Kalau 3 bulan gaji tu maksudnya kita kena menabung 30 bulan lah. 30 bulan lah. Tapi pada saya bermula dulu, nanti Encik Fauzi akan terkejut. Sebenarnya tak perlu 30 bulan pun. Bila kita start dan jadi habit, tabungan kita bertambah sangat cepat. Kena bermula dulu. Okey, itu saja saya rasa. Saja. Okey, Alhamdulillah telah selesai program kita pada hari ini. Kami mewakili pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Zulkifli kerana sudi menjadi tetamu jemputan kita pada pagi ini. Kehadiran dan kesudian Tuan Zulkifli untuk meluangkan masa bersama kami pada hari ini sangatlah kami hargai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin sekalian kerana sudi melapangkan masa untuk menghadiri program kita pada pagi ini. Okey, sebelum bersurai, mohon kerjasama semua peserta untuk on camera bagi sesi bergambar. Okey, saya akan ambil gambar Puan Atira dan Tuan Zul dulu.
Okay, ready? Nazul? Fatimah, 1, 2, jap, 1, 2, 3. Okay. So kita ada 12 page. So boleh betulkan tudung, boleh betulkan rambut. Okay, jangan ambil bedak je. Alright, ready? Page yang pertama. 1, 2, 3.